Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika dan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan nikmat yang besar kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat kesihatan. Dan juga yang kedua, nikmat al-faragh, iaitu kelapangan masa yang memungkinkan kita pada malam ini hadir ke masjid. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah berkitab dengan menggunakan kitab Matla'ul Badrain, dan kita masuk pada bab yang seterusnya atau fasal yang seterusnya, iaitu pada menyatakan barang yang haram dengan sebab ihram, iaitu pada muka surat yang ke-75, bab ma harrama bil ihram, bab pada menyatakan perkara yang haram dalam ihram. Ini adalah perkara wajib haji, yang wajib ditinggalkan oleh jemaah haji. Maka perkara yang dilarang ni kena tinggallah. Baik. Jadi kita akan baca pada muka surat 75 tu. Dia baris yang dia pegang yang barulah tu. Ia ada bab ma harrama bil ihram 75 tu. Baik, untuk berkati pertemuan kita pada malam ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung ke 75, babun ma harrama bil ihram. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Ini suatu bab menyatakan barang yang haram dengan sebab ihram. Dengan sebab ihram, maka perkara ini dilarang, diharamkan. Bukan dia haram tu sepanjangnya, hanya dengan sebab ihram. Bermula syarat pada haram mengerjakan beberapa perkara yang lagi akan datang dengan sebab ihram itu. Jadi dia akan menyatakan syarat pada haram mengerjakan beberapa perkara yang akan datang. Kita nak sebut ni. Jika disengajai akan dia. Pertama, jika disengajai akan dia dan diketahui akan haramnya serta dengan ikhtiarnya lagi mukallaf, maka jika ketiadaan sesuatu daripada yang tersebut
tiada haram. Jadi sengaja kemudian dia tahu akan haramnya. Allahumma salli ala Muhammad, serta ada ikhtiar boleh dia buat. Maksud bukan perkara ittirari, yang bukan dengan sebab dia, ya, bukan dengan sebab dia lah, ya, bukan sengaja-ngaja dia. Itu disebut perkara ittirari tu. Ikhtiar ni dia boleh nak potong kuku dah, nak potong kuku boleh tak boleh dia ikhtiar dia. Kemudian kalau sekiranya ia tidak sengaja, boleh jadi lupa. Tetapi pada keadaan dan ketika tu kita nak sebut lupa ni pelik sikitlah. Pasal sedia maklum perkara yang haram tu. Melainkan yang disebutkan ittirari. Kan? Mana dah tahu tanah sikit dah. Cabut buku. Terlanggar benda yang tajam cabut buku. Maka dia termasuk dalam tu lah. Tapi yang ni ittirari lah, bukan ikhtiar dia. Dia terpaksa, tergagah dia, terpaksa dia cabut kuku, bukan sengaja dia nak buat. Ataupun boleh jadi kena tu, bukan cabut kuku, terpotong kuku yang panjang tu. Macam potong kuku lah kan. Boleh jadi kena benda tempat yang tajam tu. Yalah, boleh jadi Allah tidak berkehendak nak beri mudarat sakit pada dia cabut kuku ni sakit. Mau kena tu putus bahagian yang memang bahagian yang boleh kita nak potong, tapi kena putus jadi dia. Bukan sengaja kita pakai penyepit kuku tu kita sepit dah. Tapi kerana boleh jadi berjalan kena langgar benda tajam sikit, putus tengok putus ni. Jadi hak tu tidak termasuk dalam yang yang jadi haram dan kena bayar dam. Pasal bukan dalam perkara ikhtiar kita. Dia perkara ittirari. Allah tentu dah. Allah tentu dah itu. Baik. Tiada haram. Dan adapun pada wajib damnya, maka padanya tafsil. Jika ada ia semata-mata membinasakan, maka tiada disyaratkan pada wajib damnya. Pada wajib damnya itu akan sengajanya, dan tiada disyaratkan pula akan ketahuinya dengan haram, seperti membunuh perburuan dan memotongkan pohon-pohon kayu, dan jika daripada semata-mata mengambil bersedak-sedak. Baik. Maka disebut juga di sini kerana tidak sengaja, dengan sengaja tetapi tanpa diketahuinya, tanpa diketahui dengan haram. Maknanya dia tak tahu akan haram. Tapi kerana hari ni kan kita ada kursus haji dah, jadi peliklah kalau tak tahu tu. Pasal kita dah diberi kursus dah sekian ni benda yang diharamkan, dilarang ketika Irang Safar 13. Ya. 13 perkara. Jadi kita sedia maklum dah. Nak kata tidak tahu tu peliklah. Boleh jadi orang yang tak sempat lah lagi. Dia tak sempat nak pergi kursus. Dapat tahun haji tu kena pergi dah. Minggu depan kena pergi dah. Boleh jadi ada kota kosong lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nama dia naik. Dia tak pernah pergi kursus. Kemudian dia mengaji dulu tu zaman sekolah. Silibus pelajaran tingkatan 4-5 ada haji. Masa tu dulu. Lah umur 50. Baru 10 tahun dah. Jadi dia lupa lah. Dia pergi kemudian lupa. Tanpa sedar dia, tanpa dia tahu bahawa ini haram. Dia tengok menatang tu, dia pergi hambak menatang perburuan. Bob ke, dia awak pada pasir hampak. Pergi hambak berkali-kali. Maka ni disebut dalam kitab ni, Allahumma salli ala Muhammad, tiada dam lah pasal di luar pengetahuan dia. Melainkan dia tahu. Tapi sekarang ni payahlah nak cari macam tu kan. Jadi kalau dia kata, aku tak tahu ni, tak boleh. Aku tak tahu ni haram. Maka tak jatuhlah kepada haram dia. Baik. Kemudian, jika daripada semata-mata mengambil bersedap-sedap, maka disyaratkan akan yang tersebut pada wajib damnya.
Kalau nak ambil ada pada bersedak-sedak, bukan atas sebab tadi, bukan sebab lupa, bukan sebab ni. Okey, kemudian diwajibkan juga dalam dia seperti memakai bau-bauan dan pakaian dan memakai minyak. Yang jika ada ia membinasakan tadi nak bersedap, nak bagi wangi, pakai bau-bauan pada pakaian, pada badan, memakai minyak, minyak pada rambut, pada janggut. Dan jika ada ia membinasakan dan mengambil bersedap-sedap, maka dia jika dighalibkan padanya membinasakan, tiada disyaratkan pada wajib dan minyak akan yang tersebut, seperti bercukur dan mengeratkan kuku. Dan jika dighalibkan padanya akan bersedap-sedap, maka disyaratkan pada wajib dan minyak akan yang tersebut, seperti jima. Dan tiada wajib dan atas yang tiada mukallaf mutlaqan. Mukallaf ni kita bicara dah kan, sempurna. Balik, akil balik lah kan. Tu Muslim, akil, balik dan sempurna. Macam idrak, sekira-kira salah satu daripada mata dengan telinga. Jadi yang ni maksud kalau kata mukallaf mutlak ni, bukan mukallaf ni, Allah mesti tiada mukallaf ni, maksud boleh jadi gila kan. Gila boleh, kita bicara dulu, boleh nak bawa dia pergi haji. Maka golongan ni, maka walaupun sengaja, ialah kerana ialah tergolong dalam golongan Allah Subhanahu Muhammad yang terlepas daripada perkara yang kita sebutkan itulah, ya, bebanan hukum tu sendiri atas diri dia. Baik, pada bersedak-sedak, pada membinasakan tadi tu cukur, potong janggut, potong kuku, hak bulu-bulu cukur, hak yang ni potong kuku, cabut kah dan sebagainya, cabut hak rambut, hak bulu-bulu. Baik, maka inilah beberapa, maka itu secara umum, ya, sebagai perbahasan awal nak sebut bagaimana yang kata kena dam, bagaimana yang kata tak kena dam. Kemudian maka inilah beberapa, maka baru mari perkara-perkara yang dilarang. Baik, maka inilah beberapa perkara yang haram dikerjakan dia di dalam ihram, iaitu haram. Baik, untuk pengetahuan kita, dan kita nak kena maklum bahawa perkara ni adalah perkara yang sekira mana berlaku ni, maka dia tidak merosakkan haji dah. Dia hanya kena dam, walaupun hukum dia wajib, walaupun dia buat dia haram, ya, tetapi tidak merosakkan haji, hanya dikenakan dam lah, sekira disengajakan atas perkara tadi tu. Kalau tak sengaja, tak jadi masalah lah. Samalah perkara-perkara yang lain, ya, yang dilarang kepada kita tapi secara tidak sengaja, ya, bukan atas perkara ikhtiar kita. Itu perkara yang diperintahkan kepada kita, tidak sengaja kita, ya, kerana perkara itu di luar daripada ikhtiar kita, yang disebut sebagai ittirari, Allah tentu atas diri kita, maka tidak ditanggung salah. Baik, iaitu haram atas lelaki yang ihram menutup setengah kepalanya atau rambutnya yang di dalam had kepalanya. Nak sebut atas lelaki yang ihram, kita lelaki ni haram menutup kepala. Sama ada yang kata, bukan kata tutup kepala ni, bila kata tutup ni, yang kata haram ni tutup semua gitu, haram lah. Tutup separuh pun, ya. Boleh jadi kopiah kita kata masa nak pergi buat haji ihram ni pakai kopiah tak boleh, tutup rambut, tutup kepala tak boleh. Jadi kita pun kata, kalau gitu aku nak pakai juga, tapi yang kecil lah kan. Hak kecil ni tak boleh sebenarnya, pasal Allah Sayyidina Muhammad dia tutup. Kalau pada Yahudi kan, dia pakai juga tutup, tapi hak kecil tu kepala gitu. Tapi hak hari ni wallahu alam lah, ya, mana hak dulu punya cara depa tutup tu tutup tengah kepala, tak gitu. Baik, walaupun kata tutup sikit, tutup sikit je, bukan banyak.
tetap juga dalam keadaan tutup kepala. Bukan kata tutup kepala tu semua tutup ni baru maksud kata tutup. Tak. Tutup separuh. Tu kita pun kata kalau gitu kan tutup semua dah boleh, kita pun tutup gitu je. Tetap juga tutuplah, tutup bahagian sini. Tak boleh lah, maksud tak boleh kena buka terus belakang. Baik, nak sebut sini tutup kepala, ada sambung sikit. Hak kepalanya dengan sesuatu yang dinamakan menutup pada uruf, pada adat. Ya. Disebut seperti kupiah. Kita kupiah lah. Tuan Sayyidina Muhammad. Kalau ada tu tutup dengan Tuan Sayyidina Muhammad. Kain ini kan. Satu lagi tutup gini, tutup gok. Tutup gini. Apa tutup juga. Tutup gitu, lepas tu buhega lah. Orang Arab lah. Buhega lah kepala. Tu pun tutup juga. Walaupun buka sikit kau tutup banyak kau. Tutup sikit kau, tetap juga tutup. Cuma urus kita ni pakai kopiah lah. Kopiah kau, sokok kau. Atau percakai. Atau tanah. Buat daripada tanah. Apa? Tanah liat kan? Tembikar lah. Warna jadi tembikar pula. Pula juga. Kita kepala. Dah boleh juga. Bukan kata kain je. Mana tutup lah dengan gapo pun. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian disebut tanah atau hinai. Hinai itu kan. Yang pekat keduanya. Kedua tadi tu tanah dan hinai lah. Yang pekat. Maksud buat lagu mana bagi jadi tutup lah. Yang tu Allahumma salli ala Muhammad adalah dilarang. Tak boleh tutup, dia kena buka. Percakai ada hak jenis kan style bukain buku ni ikat kat belakang kan. Ikat itu. Tak ikut dia juga. Atau pakai topi ke. Samalah. Cuma dah sebut di sini topi tu sebab apa? Biasa dalam beribadat tu topi dah orang tak pakai lah. Orang tak pakai topi. Mari beribadat, mari sembahyang, mari masjid. Orang tak pakai lah topi hak sudi. Kan? Walaupun kata topi sudu depan, mari nak sembahyang pusing, sudu duduk di belakang. Orang tak pakai lah pasal dia bukan huruf pakaian yang kita pakai untuk sembahyang, untuk mari beribadat. Huruf kita ni kopiah balut dengan suban. Kalau pakai suban. Kalau tak kopiah lah, sokok kau sokok masuklah. Baik, jadi buka. Baik, maka di situ Allahumma salli ala Muhammad disebutkan tutup juga. Walaupun tutup tu sikit, tetap juga dinamakan dia tutup. Bersalahan yang tiada dinamakan dia menutup pada uruf seperti berteduh dengan umpama syaqdah. Bertuduh di satu-satu kita nak sebut macam kemah kecil lah. Bertuduh. Tu tak nama tutup lah. Saya bertuduh, ia bukan tetap di atas kepala. Kalau tutup ni kita pakai kopiah kan tak di atas kepala kita lah kopiah tu. Ni kita berteduh di tempat yang teduhan yang kecil lah. Kalau kemah tu besar, ni hak kecil, hak teduhan yang kecil. Tu tidak dinamakan menutup kepala. Dan bersentuh dengan dia sekalipun. Bersentuh dengan hak tempat teduh tadi. Dan menjunjung umpama khaffah atau karung jika tiada dikosakkan menutup sekalian kepalanya atau kebanyakannya. Kita nak sebut contoh mudah lagu ni lah. Kalau karung ni nak sebut dari sudut bahasa kita lah kan. Tutup gini. Kalau kita katakan walaupun kita nampak macam tutup, tapi sebenarnya tak tutup, melainkan kerana sebab niat tadi kosak. Ya, boleh jadi hujan dah. Kita pun nak tutup. Bukan nak tutup apa, nak hindar daripada hujan atau nak hindar daripada panas atau maka dimaafkan, dibolehkan. Bukan tutup yang kata tutup buhega. Itu tutuplah. Tapi kerana kita nak Allahumma salli ala Muhammad yang disebutkan di situ nak macam payung kan. Yang tu tidak dinamakan menutup kepala. Itu namanya berteduh. Maka kalau sekiranya dia bagi jadi haram juga. Kalau sekiranya kosak dia tutup. Kosak niat dia memang niat dia tutup kepala walaupun dia duduk lagu tu kalau nak bagi kita katakan karung lah dia tadi. Ni boleh jadi ni karung. Tutup daripada
kena hujan. Kan? Tutup daripada kena hujan. Memanglah tutup, tapi niat tadi bukan niat nak tutup kepala yang larangan dalam ihram. Dia tutupnya kerana tak bagi kena hujan. Tutup. Ataupun nak Allah Sayyidina Muhammad nak elok daripada panas terik, nak kurang daripada panas terik kan. Macam pakai payung kau. Pok tu dah pok. Pasal pok tu kita sebut dia bukan duduk tetap di atas kepala. Dia ada masa kita berjalan panas, kita pakai payung je tu. Bila mari tempat tidur kita buka. Jadi hal ni nak disebutkan ada perkara tapi pada kosak lah. Kosak tu bukan kita kosak nak tutup kepala. Kosak dia macam tadi. Nak supaya kepala tidak kena hujan. Supaya kepala tidak kena hak terik Allah Subhanahu matahari. Tapi kalau perkara itu adalah perkara benda yang kita pakai itu benda yang menutup kepala adalah tak boleh walaupun kosak yang lain. Kopiah, kita pakai kopiah. Kita pun beri kosak, aku bukan pakai kopiah ni untuk pada pasal uruh dia adalah menutup kepala. Tu. Bezalah kalau kata nak berteduh di tempat berteduh, hak buat payung, hak gitu. Tu Allah SWT ada beza. Pasal hak payung ni bukan hak nak ada orang mari sembahyang ngapai payung dia sembahyang. Tak ada kan. Peliklah kan. Pasal penjarakan ni bolehlah pakai payung, sembahyang dengan payung. Kan ada hak jenis payung pun atas kepala tu kan. Payung biasa pegang tu kan hak dah serlung di kepala payung. Nak sembahyang dengan payung boleh? Mana boleh? Tujuk ke mana? Ganggu dengan payung tu. Baik. Maka dalam perkara menutup kepala ni dia kena tengok kosak jugalah. Tapi kalau yang menutup kepala itu adalah huruf dia sebagai tutup kepala, kosak lain pun tak dikira lah. Macam sokong, macam kopiah kita pakai, tetap dinamakan menutup kepala. Macam tu. Baik. Kemudian ada tadi. Dan haram. Lagi. Menjunjung pamuk kafah atau akan menutup kepalanya haram serta wajib dam putih yang di belakang telinga ikut daripada kepala jua. Baik. Dan haram. Tadi lelaki menutup kepala. Manakala perempuan. Dan haram atas perempuan jikalau sahaya sekalipun. Perempuan ni dia mari hak sahaya tu dia ada dia punya ni pengurangan dia, tapi kalau pada menutup muka ni termasuk sekali lah sahaya pun. Atas perempuan yang jikalau sahaya sekalipun samalah. Perempuan yang merdeka dan juga yang sahaya. Menutup mukanya atau setengahnya barang yang dinamakan menutup pada huruf. Kesalahan barang yang tiada dinamakan menutup pada huruf seperti dihantarkan tangan atas mukanya. Maka tiada haram atasnya, tapi wajib atas perempuan bahawa menutup ia daripada mukanya pada qadar yang tiada dapat menutup sekaliannya kepalanya melainkan dengan dia. Karena kepalanya aurat dalam sembahyang dan harus baginya menutup mukanya dengan kain yang direnggangkan dia daripada mukanya dengan umpama kayu. Mari pelik sikitlah. Baik. Kita nak sebutkan bahawa dalam menutup muka ni niqab lah kan. Niqab. Pada huruf menutup muka yang itulah. Menutup muka. Baik. Maka tidak termasuk ataupun dia nak sebut bersalahan, maksud tak masuk dalam dia pakai tangan. Tutup pakai tangan. Masuk boleh jadi angin ribut mari sikit. Lepas tu pasir lah kan. Jadi kita tutup tangan. Ini bersalahan lah dengan dia. Baik. Demikian juga ni face mask. Tapi janganlah sepanjang-panjang lah. Sepanjang-panjang dalam erti kata, bila sepanjang-panjang dia jadi macam niqab jugalah. Tu. Jadi yang ni bukan niqab lah. Apa sebab dia? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab niqab ni perempuan ada orang lelaki pakai agak. Ni dak ni face mask. Pelitup muka untuk menghalang virus lah. Tutup muka gitu.
Maka hak sini pun Allahumma salli ala Muhammad ada sembahyang. Pun Allahumma salli ala Muhammad diharuskan lah. Walaupun di sana adalah mari pandangan kata ada hadis Nabi kata melarang menutup muka ketika solat. Tutup muka, tutup mulut. Jadi yang ni Allahumma salli ala Muhammad diharuskan atas perkara diharuskan seperti mana diharuskan penjarakan sosial di semita-semita. Benarlah kalau kata jarak ni mana ada hadis Nabi membenarkan menjarakkan, tak ada. Malah hadis Nabi suruh rapat saf. Kan? Sama juga ni. Kerana ad-darurah tubihul mahdurat. Jadi perkara darurat ni atas perkara darurat mengharuskan Allahumma salli ala Muhammad mengharuskan yang darurat. Perkara-perkara mudarat. Perkara mudarat itu mengharuskan yang haram. Membenarkan yang haram. Di mana ada mudarat. Kita belajar makan makanan yang haram ketika darurat. Harus dengan beberapa syarat. Kan? Tak ada makanan yang halal, tak ada dah. Kemudian makan untuk menyelamatkan nyamuk. Kemudian makan bukan untuk kenyang. Boleh. Maksud kita katakan kerana darurat membenarkan, mengharuskan dia. Jadi samalah. Jarak ni kita sembahyang jarak semita-semita kerana darurat. Kerana penyakit COVID-19 ni dengan penjarakan itu Allahumma salli ala Muhammad dapat menghindarkanlah dia punya merebak tu. Rantaian tu bertemu. Demikian juga face mask ni. Pasal hak sini cepat dia masuk ke sini lah. Dia masuk ke hidung mulut. Jadi kita tutup. Jadi dalam sembahyang pun dibolehkan lah. Masuk haram tadi ketika tak ada apa. Jika tidak ada apa kita pakai saja-saja pakai haram lah. Kerana larangan. Melainkan yang tak jadi haram boleh jadi haram juga bergejala. Kita mari berjemaah kita batuk atau sesemua kita pakai. Tak apa. Supaya tidak kita bergejala lah kan. Tu semua kita tidak berjangkit kepada orang lain batuk kita. Duk mengikut orang ni kan. Itu. Jadi dalam perkara tersebut kita tak boleh pukul kata. Karena dalam perkara hukum fiqh ini dia ada istinbat hukum. Nawaqul hukum dalam perkara ijtihadi. Melainkanlah ya, kalau kata dalam bab sembahyang tadi itu tutup muka ni bukan bahagian sujud. Tu kata tutup muka tak boleh pasal menghalangi sujud. Sujudnya bahagian sujudnya dahi. Kita mazhab Syafi'i dahi. Hidung ni sunat. Hidung ni sunat. Tak kenal pun tak apa. Dahi 7 anggota wudu kan. Dahi 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Hidung ni tak. Jadi Allah Subhanahu Muhammad kalau kita nak pakai firman ni masa sembahyang ya diharuskan. Ketika dalam pandemik COVID-19. Kalau dah selesai habis semua dah, tak boleh dah. Kerana ada larangan. Dulu-dulu ada kita pakai, tak pakai. Ada mari masjid pakai benda ni. Tak ada. Boleh jadi kalau dia pakai pun dia bergejala, tak apalah bergejala. Tapi dulu-dulu bergejala pun dah pakai. Ni pasal kita dah biasa dah. Nak tubik rumah kena pakai. Kalau tak pakai kena saman 1000. Kalau kita pakai jadi biasa dah. Sebab tu kita dulu-dulu kita tengok misi ni pakai, tak rimah. Boleh menapah molek. Jadi kita tak biasa pakai. Lepas tu lah ni kita biasa pakai dah. Okey je pun. Patut pun misi doktor di hospital nampak tu pakai selalu. Depa pasal tu Allah Subhanahu Muhammad kita nak sebut jaga tu kan. Nak jaga. Yalah kadang-kadang orang yang sakit di hospital tu macam-macam lah kan. Jadi dia nak sebagai langkah pencegahan. Pihak berkuasa, kerajaan semua ni SOP ni adalah langkah jaga. Langkah pencegahan. Jadi kita kena ikut. Tak boleh kita kata tak ada dalam Quran. Gitu banyak. Kan? Kita kena ikut pasal ia datang daripada pemerintah. Baik. Mana tadi? Hak menutup muka. Jadi kita malam ni sampai menutup muka je lah.
Mana dah tadi. Dan haram atas perempuan jikalau sahaya sekalipun menutup mukanya atau setengahnya. Macam perempuan tadi, Allahumma salli ala Muhammad, dalam situasi pandemik ni kan, maka dia haruskanlah. Tapi bukannya sepanjang-panjang. Dia ada masa dia buka lah. Masa boleh jadi kalau kita katakan dia ada masalah asma, ya. Kemudian habu-habu tak boleh kan, habu-habu ni. Jadi pakai ni nak mengelak habu-habu, mari dia punya asma tu kan. Jadi dibolehkan untuk pakai supaya hindar habu, pasir ke mana kan. Jadi ketika berjalan, macam ketika lain, ketika solat ke ketika ni buka. Tu. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, hak pakai purdah tu, pakai nikah itu dilarang dah. Pasal memang uruh dia tutup. Tutup, memang uruh dia nak tutup. Macam kita lah kopiah, uruh kita nak pakai tutup kepala. Bagi wanita yang Allahumma salli ala nikah tu, memang uruh dia nak tutup muka supaya tidak dilihat orang. Ya. Supaya orang tak tengok muka yang comel. Jadi orang tengok muka nanti jadi apa? Dari mata jatuh ke hati. Yang menjadi apa? Sunat bagi wanita tu tutup wajah dia. Baik. Tapi ketika kita sebut tadi ihram ni, maka tidak disunatkanlah niqab tu, malah menjadi haram. Tapi yang face mask ni, pasal kita sebut tadi, atas lelaki ya, kopiah. Ni face mask ni pasal ada kita sebutkan keperluan kita kena pakai. Tapi kalau tak ada keperluan, pakai juga, letak di bawah menutup muka. Mana pada kosak dia pakai ni sebagai ganti niqab. Gitu. Tapi kalau ada keperluan, boleh jadi dia sesemua, ya, bersih, batuk, jadi sebagai kita sebutkan, ya, nak menghalangi itu, jadi kita pakai. Maka ia tidak termasuklah dalam tadi. Dia niat tadilah kosak tadi. Baik. Jadi di situ dia hantarkan tangan, tutup dengan tangan. Kerana bukan uruh menutup muka. Maka tiada tanya, tapi wajib atas perempuan bahawa menutup ia daripada mukanya qadar yang tiada dapat menutup sekaliannya kepalanya, melainkan dengan dia. Kerana kepalanya aurat dalam sembahyang dahulu baginya menutup mukanya dengan kain yang direnggangkan dia daripada mukanya. Baik. Maka sampai situlah dulu. Insya dah masuk dah. Jadi menutup muka ni bagi wanita adalah termasuk seperti mana lelaki menutup kepala. Bagi wanita menutup muka adalah larangan ketika ihram. Jadi ada beberapa perkara yang kita sebutkan diharuskan, iaitu tadi bagi lelaki dalam perkara yang kosak tadi, ya, yang di luar daripada Allah SWT Muhammad huruf. Kalau lelaki pakai kopiah, kata aku nak elok daripada hujan ni pakai kopiah. Ada pasal uruh dia kopiah ni nutup kepala. Demikian juga wanita, dia tak pakai face mask. Kan kalau hari ni kan wanita keluar rumah, ada yang kata tak apalah kita pakai ni kok ganti face mask. Maka ketika ihram dia tak boleh. Pasal niqab tu, qurdah tu adalah menutup muka, uruhnya menutup muka. Dia boleh hak face mask ni. Pasal fungsi dia adalah untuk menghalangi yang kata tadi tu. Ya, dari sudut perubatan tu lah kan. Hak niqab tu masih lagi tidak ni, dia ada ni lapisan yang dalam ni dia adalah kan, orang duk kaji, orang duk buat apa semua ni. Kita kena tahu lah. Kemudian dia pun ada punya cara guna dia kan, berapa jam yang sekali guna. Kita dah guna bulan-bulan kan. Lagi tak lungai dah, lagi duk gini tak berbulu, kita pakai kan. Tak apalah. Yang penting pakai. Pasal kalau tak pakai, temu serupak dengan polis pula pegang. Apa resip saman. Tak pakai bismah nak yo. Jadi pakailah. Jadi niat kita pakai tadi untuk menjaga SOP itu, ya, mengelak sebagai langkah pencegahan. Jadi sekadar itu, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita baca dua lah ya malam ni. Okey.
iaitu menutup kepala bagi lelaki dan menutup muka bagi wanita. Dan insya-Allah kita sambunglah insya-Allah sekiranya diizinkan Allah pada pertemuan yang akan datang bulan depan pula. Sambung dengan dia lah, lagi banyak lagi itulah baki daripada perkara yang dilarang ketika ihram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسبقنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.